Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala ta'ala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama kali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah, sifat Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, Karimnya Allah, Halimnya Allah, Hakimnya Allah, sifat hakiki yang ada pada Allah, zat hakiki yang ada pada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah bagi kebaikan kepada kita semua ini. Yani Allah Subhanahu wa taala telah bagi kemudahan pada saya dan tuan-tuan untuk kita buat majlis. Kita panggil kuliah, panggil tazkirah. Saya panggil majlis muzakarah ni sebab perkara yang saya nak cakap ini, nak muzakarah ini, saya pun berhajat pada perkara ini. Bukan semata-mata sentiasa saya ni nak bagi kepada tuan-tuan, tidak. Apa yang panggil bagi ceramah, bagi nasihat, tidak. Saya sendiri berhajat apa yang saya nak bagi tahu, nak cakap ini. Tentang apa ni? Tentang agama. Sebab kita semua ni kita berhajat kepada agama. Agama tak berhajat pada kita. Kalau tak ada kita pun agama tetap jadi agama. Allah boleh guna siapa saja, boleh guna makhluk yang lain. Tapi manusia ni, saya juga, kita semua ni berhajat pada agama. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, ini wa'dah Allah, buat perjanjian menetapkan kejayaan setiap lapisan manusia ni dalam agama yang sempurna. Sebab tu tuan-tuan, fitrat manusia ni dia nak kepada kejayaan. Itu fitrat. Baik kanak-kanak, baik laki-laki ataupun perempuan, orang tua, orang muda. Fitrat dia kalau tanya hendak kepada kejayaan. Sebab tu hari ni setiap manusia dia talab, dicari sana sini, dia usaha untuk apa ni? Untuk hasilkan kejayaan.
yang hati mereka itu talab, yang fitrat semula jadi yang ada dalam diri manusia ni kehendak kepada kejayaan. Sebab tu setiap program, setiap usaha kerja buat, dia tujuan dia nak kepada kejayaan. Tapi Allah telah menetapkan setiap lapisan di dalam agama yang sempurna. Ini yang saya nak muzakarah, supaya saya juga berhajat pada perkara ini. Apakah dikatakan agama? Kita panggil tazkirah, muzakarah agama, ceramah agama, kuliah agama. Saya ambil mawdu' saya ni agama. Apakah agama? Agama adalah perintah Allah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah, hukum hakam Allah. Kalau bahasa Urdu dia panggil Allah ke ahkamat, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ke tarekah. Dua perkara ini. Ini yang kelima yang kita ucapkan. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah ini agama. La ilaha illallah, kalimah tauhid. Muhammadur Rasulullah dipanggil risalah. Dua ini. Ataupun kita kurang lagi mendalami, kurang perintah Allah banyak. Apakah perintah Allah? Solat, haji, zakat, puasa bulan Ramadan, itu perintah Allah. Jadi kesimpulan saya nak sebut perintah Allah, cara Nabi, mana agama untuk nampak kita semua ni, cara hidup kita, tertib hidup, ataupun 24 jam hidup harian kita betul dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dikatakan agama. Siapa saja yang guna ini, perintah Allah dan cara Nabi, wujud dalam kehidupan, baik dia pemerintah ataupun rakyat, ataupun orang kaya, ataupun orang miskin, ataupun di bandar, di desa, ataupun laki-laki ataupun perempuan, ataupun jadi tokel, ataupun jadi koli, apabila perintah Allah dan cara Nabi wujud dalam kehidupan, dia tetap akan dapat kejayaan. Inna wa'dallahi haqqun. Ini janji Allah. Tidak menetapkan dalam kekayaan, tidak menetapkan dalam pangkat, tidak menetapkan dalam toke. Tapi kalau dalam toke itu ada perintah Allah, dalam koli, anak koli, pengkerja ada perintah Allah, cara Nabi, sama dia dapat kejayaan. Ini setiap orang hari ini kita nak usahakan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia ni usaha dan ikhtiar. Ini salah satu usaha ikhtiar yang saya nak muzakarah ni. Sebab lain makhluk Allah ni, lain pada manusia, Allah tak ada bagi usaha ikhtiar. Tak perlu. Tak kena belajar, tak kena tazkirah, tak kena muzakarah, tak kena usaha lain pada manusia. Hanya manusia saja yang Allah Ta'ala bagi usaha ikhtiar, baik di segi keperluan hidup, baik di segi dunia kita ataupun akhirat kita. Kita kena belajar setiap langkah, setiap gerak-geri, setiap perbuatan. Kita kena belajar. Kalau makhluk yang lain tak perlu pada belajar. Saya nak bagi contoh mudah-mudah. Bandingnya binatang yang Allah Ta'ala buat dalam dunia ini, semua benda lah, semua binatang, dia tak perlu diusaha, tak perlu dibelajar. Macam ayam itik, lembu kerbau, semua binatang. Makan dia tak kena belajar, kehidupan dia tak kena belajar. Allah bagi sedia kala. Semula jadi dia Allah bagi, saya nak guna ilmu, tapi bukan ilmu yang duduk lain pada manusia ni.
Sebab ilmu ni dua, perintah Allah cara Nabi. Apabila seseorang yang faham tentang perintah Allah cara Nabi, itulah ilmu. Lain pada itu tak panggil ilmu, panggil maklumat, kebolehan, pengalaman. Tu kebolehan yang ada lain pada manusia, maklumat yang ada pada manusia semula jadi. Seperti mana ayam. Keluar ayam ni daripada telur, kita bila daripada telur lah. Telur mari daripada ayam. Tapi kita bila telur keluar jadi anak ayam. Siapa yang ajar dia makan? Ada? Siapa yang bagi tahu dia kata ini boleh makan, ini tak boleh makan? Semula jadi. Ini kebolehan, maklumat yang Allah Ta'ala bagi. Tu dia keluar daripada telur, dia terus. Dia patuk biji-biji. Benda tak boleh makan, dia tak makan. Anak kecil tu. Anak ayam yang kecil, dia makan apa yang dia Allah Ta'ala hukum boleh makan. Siapa dia? Siapa dia bagi makan? Siapa dia suap dia? Ibu tidak. Ibu tak bagi tahu je ini makan, ini tak boleh makan. Tu kebolehan. Kucing begitu juga, kucing. Lahir daripada perut ibu dia, kucing ni mata tak celak lagi mata dia. Baru-baru ibu dia pakai lidah cuci, mata tak celak, dia cari susu. Siapa dia bagi tahu kata ini minuman ya? Ini semula jadi. Kebolehan, nak panggil ilmu tak boleh. Tapi mudah faham kita muzakarah panggil ilmu yang ada pada kucing. Sedia kala dia minum susu, dia tahu mata tak celak, dia tahu, dia cari jumpa. Tapi manusia, banyaklah binatang-binatang yang saya tak boleh sebutkan. Mana manusia lahir daripada perut ibu, berdiri pun tak boleh. Mata ada, tangan ada, kaki ada. Seperti mana ayam tak ada kaki, ada mata. Kucing mata tak celak, kita mata celak. Kaki ada tak boleh berdiri, tangan ada tak boleh pegang-pegang barang, tak boleh. Satu yang manusia boleh, menangis. Lahir daripada perut ibu dia menangis. Ibu itulah yang didikkan cara berdiri, pendirian dia. Apa yang makan susu ibunya, apa yang tak boleh makan ibu yang jaga. Sebab tu saya nak bagi tahu kata manusia ni belajar daripada lahir perut ibu, belajar. Cara hidup dia kena belajar. Makanan dia kena belajar. Dalam perjalanan dia kena belajar. Apakah lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk kita ikhtiar, untuk kita usaha dan untuk kita belajar. Apa dia yang Allah Ta'ala buat kita ni mari ke alam dunia? Untuk makan minum, untuk kerja buat, untuk isteri nikah kahwin dah. Allah SWT jadikan manusia ni sebaik-baik makhluk, secomel-comel makhluk, seafdal, akmal, ashraf. Dalam ulama mengatakan ikhtilaf riwayat 18,000 jenis ataupun 18,000 alam. Saya tak cakap masalah ikhtilaf, terserah. Berapa saja makhluk yang ada dalam dunia ni, tak ada satu jenis yang Allah Ta'ala buat tanpa tujuan dan maksud. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan, tidak ada arti. Yang Allah buat makhluk. Lain pada Allah panggil makhluk. Allah khalik. Makhluk perkara yang baru, perkara yang kena jadi. Dulu tak ada, awal tak ada, baru ada. Bila Allah buat tu baru ada. Allah ciptakan baru ada. Dulu tak ada. Langit tak ada, bumi tak ada, bulan, bintang, matahari, manusia, jin, malaikat tak ada. Ada Allah, satu zat Allah. Sebab Allah khalik, yang menciptakan, yang menjadi, yang membuatkan segala benda makhluk ini. Sebab tu Allah sifat zat hakiki yang saya sebut tadi, sifat hakiki, dia tidak ada permulaan. Allah tidak ada permulaan bagi ada. Allah tidak ada penghabisan. Allah tidak ada awal, Allah tidak ada akhir. Allah tidak ada ibtida, Allah tidak ada intiha. Sebab Allah lah khalik yang menciptakan sekalian makhluk. Allah tidak berhajat pada makhluk, makhluk berhajat pada Allah, yakni khalik.
Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Razik. Allah yang mencipta, Allah yang menjaga. Makhluk kena jadi, makhluk kena jaga, makhluk yang tumpang rizki daripada Allah. Sebab tu Allah yang buat ni tak ada satu benda yang Allah buat yang kita nampak tengok ataupun tak nampak tengok, yang kita tahu tak tahu, yang hidup yang mati, makhluk. Daripada zarrah hingga sampai arash, daripada setitik air seluah-luah laut, daripada seekor semut hingga kata Jibril alaihissalam, makhluk. Allah yang mencipta. Tak ada kuasa apa-apa pun. Tupainya Khalik. Lepas tu maksud saya nak bagi tahu, apakah maksud yang Allah Ta'ala buat? Saya sebut tadi zarrah pun ada maksud, seekor semut pun ada maksud, setitik air panggil mun, air mun. Urdu panggil syabnam. Yang titik malam-malam waktu sejuk tu ada maksud. Walaupun begitu kecil, begitu kita tak peduli, tak heran, tidak ada arti bagi kita, itu pun ada sebalik dan tujuan dan maksud. Apakah manusia yang Allah Ta'ala buat afdal, akmal, ashraf? Apakah maksud? Saya nak bila benda kecil tadi, nak bila semua makhluk 18 alam, 18,000 jenis, 18,000 alam, banyak sangat, tak boleh dibincangkan. Tapi saya ambil kesimpulan hadis kudusi yang Allah Ta'ala sebut dunia ni, makhluk yang Allah Ta'ala buat, apakah maksudnya? Allah kata innamad dunya khuliqat lakum. Allah Ta'ala buat sesungguhnya dunia ni, apa dia dunia? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, antara langit dengan bumi, bulan, bintang, matahari, tumbuhan, binatang. Dunia, Allah kata khuliqat lakum. Itu maksud kesimpulan. Allah Ta'ala buat untuk kamu semua. Siapa lakum? Khitab kepada manusia. Tengok. Ini maksud yang Allah Ta'ala buat. Kita yang cari tak jumpa, kita yang guna tak kena tepat. Itu sebalik, itu tujuan dia. Biar saya nak bincang hari ni, mana manusia, saya dan tuan-tuan, Allah Ta'ala buat untuk apa? Allah sebut dalam hadis kursi juga, wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah Ta'ala buat saya dan tuan-tuan, baik laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, kaya, miskin, pemimpin, rakyat. Wa antum ataupun orang tak beriman, yang kafir, yang tak percaya dengan Allah, yang tak beriman dengan Allah, katakanlah orang bukan Islam ni, orang tak beriman, orang tak percaya, itu pun Allah kata wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah Ta'ala buat tujuan akhirat. Ini sebalik, ini tujuan dia. Makan minum kita kena belajar, nak guna tertib hidup dalam dunia kita kena belajar, nak berjalan kena belajar, nak makan kena belajar. Apakah untuk maksud hidup yang sebenar? Bahkan dunia Allah ciptakan untuk kita, siap dah cadangan, siap. Allah tahu manusia apa yang manusia perlu. Manusia ni ada tanah, air, api, angin. Dalam diri saya ada tanah. Mana tanah? Zat jasad kita daripada tanah. Kita tengok dalam Al-Quran, Adam AS Allah buat dengan tanah. Kita ni mari daripada air mani. Tapi air mani daripada mana? Daripada darah. Darah daripada mana? Darah daripada makanan. Makanan daripada mana? Makanan daripada tumbuhan, buahan, makanan daripada bumi atau tanah. Tanah, air, api, angin. Sebab tu Allah tahu manusia berhajat pada perkara ini. Sedia kala Allah Ta'ala ciptakan cadangan. Banyak lagi lah makanan, perbuatan hidup manusia ni perlu. Allah standby, cadang, intizam. Tapi kena usaha. Mana halal, mana haram, mana jaiz, mana najaiz, izinkan tak izin, kena belajar. Kehidupan dalam dunia kita pasti kena belajar. Apakah lagi yang saya nak muzakarah, nak cakap malam ni, mana maksud Allah Ta'ala hantar kita bukan untuk benda ini, bukan untuk perkara ini. Khuliqtum lil akhirah, untuk akhirat. Ini kita kena belajar. Tentang akhirat tak ada siapa mahir, tak ada siapa pandai, tak ada siapa faham, tak ada siapa reti, tak ada siapa mendalami. Malaikat, Rasul yang Allah SWT latih khas, Rasul yang dihantar oleh Allah untuk bagi peterangan tentang akhirat.
yakni nabi-nabi rasul setiap zaman ya Allah Taala atas mari untuk bagi maklumat, bagi ilmu, bagi pengajian kepada manusia setiap zaman. Untuk bagi peterangan ni Allah Taala atau rasul dan kalam Al-Quran. Tafsir bagi Al-Quran adalah nabi, untuk huraikan, untuk bagi maklumat, bagi tahu pengetahuan pada kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut manusia ni ada dua maksud besar-besar. Dua maksud. Maksud tadi akhirat dah. Tapi bicara pecah dalam Al-Quran dua maksud besar-besar. Dunia satu ya, untuk faedah pada kita, khidmat faedah bagi pada kita. Tapi manusia ni bukan untuk dunia, manusia buat untuk akhirat. Akhirat ada dua maksud. Untuk nak sapa pada matlamat, maksud akhirat ada dua. Berapa? Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tak lain tak bukan jin dan manusia ini Allah buat untuk perhamba diri, ibadat kepada Allah. Apabila manusia sapa matlamat ini, itulah akhirat dia. Perhamba diri itu menjadi akhirat. Lepas tu orang menega semua, orang buka kedai, orang bisnes, ini bukan akhirat dia dunia. Tidak. Kalau dia guna yang Allah Ta'ala beri ataupun bisnes dia, perniagaan dia, hukumat dia, kerajaan dia, jadi maksud akhirat. Maksud akhirat, faham tak ni? Tawajuh dan perhati. Maka jadi akhirat. Jadi ibadat bagi dia, jadi ibadat bagi dia. Ni hari ni kita nampak kata ibadat, solat, puasa, zakat, haji itu ibadat. Buka faham sikit. Dunia khuliqat lakum. Gunalah Allah Ta'ala bagi pada kita. Tapi guna we kena tepat. Guna supaya siapa matlamat yang Allah Ta'ala khandak kita, wa antum khuliqtum lil akhirah. Jadi akhirat. Gapo akhirat? Ibadat kita tu lah. Guna kehidupan supaya perhamba diri dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mufassirin tulis liya'rifun. Ai liya'rifun. Nak jadi ibadat kita ni, nak jadi akhirat kita ni, pertama kali kita kena kenal Allah. Itu permulaan. Liya'rifun. Awaluddin ma'rifatullah. Apabila kita kenal Allah, barulah jadi agama. Selagi mana kita tak kenal Allah, bukan agama. Asah agama beriman yakin dengan Allah. Hari ni kita nak betul kehidupan kita. Orang kata akhirat masjid, akhirat ceramah agama. Tidak. Gunakan maksud hidup kita betul dengan kerana Allah, itu akhirat. Ini sifat pertama. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mufassirin tulis ai liya'rifun. Kita kenal Allah, bawa diri kita perhamba diri pada Allah. Pada wajahnya jadi akhirat, kita orang bisnes. Kita orang bandar ni, kita orang menega, ada bisnes. Ataupun kita ni orang hukumat. Pemerintah kita kerajaan. Susunnya tertib hidup rakyat. Mana akhirat kita? Saya dah sebut cara Nabi, perintah Allah, cara Nabi, itu akhirat. Apabila jadi akhirat, tujuan akhirat itu ibadat kita. Imam Ghazali ada sebut ibadat ada 10 perkara. Kita bila 5 atau kelimah, kita ada ucap kelimah, kita orang beriman, kita ada kelimah kan, la ilaha illallah, kita orang beriman, tu asas dia. Asas orang beriman la ilaha illallah. Lepas tu datangnya solat, puasa, zakat, haji, tu ibadat kita bila. Lepas tu yang lain tu dunia. Tidak. Dunia ni Allah bagi pada kita supaya kita guna jadi akhirat. Sebab tu Imam Ghazali kata 10 perkara yang sempurnakan, nak sempurnakan ibadat kita hidup dunia ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni. Nak jadi ibadat kena penuh 10 perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita faham, yang kita dah tahu semua maklumat, solat. Yang kedua zakat. Yang pertama solat,
Yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji. Yang kelima baca Al-Quran. Ini syarat dia, Al-Quran. Yang keenam zikir. Solat kita tak jadi ibadat kalau tanpa zikir. Zakat kita tak jadi ibadat tanpa zikir. Haji kita tak jadi ibadat, tak dipanggil ibadat tanpa zikir. Apa zikir? Ingat kepada Allah. Sebab tu kalau tengok dari Imam Syafi'i ni, setiap amal dia ambil hadis Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Amalan tersakut dengan niat. Solat ada niat, puasa ada niat, zakat ada niat, haji ada niat. Kalau niat rusak, zikir kita rusak. Zikir bahasa Arab, bahasa Melayu ni, ingatlah, mengingati, zikrullah, zikrillah. Haji kita memang syarat tawaf kita belajar, tawaf. Tapi niat kita kalau tak ada kaitan dengan hukum Allah, kerana Allah, kosong, tak jadi ibadat. Katakanlah misal sekarang ni masyhur, kita dah pergi haji lama dah. Zaman dulu masa pakai kapal air, katakanlah orang tua-tua. Sekarang ni ada kemajuan di Mekah, ada kesenangan banyak. Kita pergi buat haji. Bunyi kata hotel baru-baru ni bagus hebat. Bunyi kata makanan ni mewah lebih pada dulu. Kita pergi cuba hotel baru sekali. Kita pergi cuba kenderaan yang kerajaan Arab buat baru-baru. Niat kita untuk kenalkan, untuk cubakan hotel-hotel yang di Mekah, untuk cubakan kenderaan-kenderaan yang kerajaan telah baru-baru buat tu. Mana hati kita tu, zikir kita, niat kita tu, mana tak jadi ibadat. Sebab tu Imam Ghazali kata zikir ini ibadat. Yang ketujuh tijarat. Ni orang Kedah semua, orang bandar. Kita tak ada mana nak ibadat sebab kita orang berniaga. Kita ni orang bisnes, buat perniagaan itu. Itu ibadat. Perniagaan ini pun ibadat. Bila? Apabila betul dengan cara yang dikehendak oleh Allah dan Rasul. Sebab bukan saja yang Allah Ta'ala buat perjanjian nak bawa kepada jannah untuk orang solat saja. Ada orang solat, anak kunci syurga ke jannah, balasan haji jannah. Tapi ada juga hadis orang yang menego tijarat, dengan semua orang buka kedai, orang buat bisnes, orang menego. 3 golongan manusia diiklan di akhirat nanti untuk jannah tanpa hisab. Ni saya nak nampak tentang ibadat, tentang maksud kita hidup dunia kita. Pertama, manusia ini umat yang tak lalai dengan Allah, yang bangun malam sanggup tinggal tempat tidur dia, tempat tidur yang enak, yang bagus-bagus, dia sanggup tolakkan untuk sujud kepada Allah. Ni kita memang kita nampak ibadat ni. Allah kata mana ada satu makhluk yang berlahir tekak panjang. Dalam riwayat hadis, bangun. Mana manusia yang tinggal tempat tidur waktu sedap, waktu dingin untuk sujud kepada Allah, bangun satu golongan. Silakan Allah panggil kepada jannah tanpa hisab. Satu. Yang kedua, mana manusia sentiasa syukur kepada Allah, tak lalai dengan hukum Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Masa susah ni kebanyakan manusia ingat kepada Allah. Ya Allah, kami susah sangat ni. Ya Allah, keluarga kami. Ya Allah, anak-anak susah. Memang tak pelik, tak ajib lah. Tapi dalam keadaan senang pun tak lalai dengan Allah. Allah bagi nikmat dunia, dia tak lupa dengan Allah. Orang macam ni pun Allah kata mana manusia ini makhluk yang berlahir, ini iklan di akhirat. Mana hamba Allah yang tak lalai, yang tak lupa Allah, yang tak lupa dengan Allah, keadaan senang, keadaan susah, keadaan senang, pakak bangun wakil tangis. Makhluk ini kata dipersilakan Allah panggil mereka ini jannah tanpa hisab. Golongan yang ketiga,
Siapa dia ni? Ni saya kata, Imam Ghazali kata, tijarat itu ibadah juga. Tijarat macam mana? Makhluk yang berleher ini akan iklan di pada mahsyar. Golongan yang ketiga, mana manusia hamba Allah tijarat yang buat bisnis, yang menego, tapi dalam bisnis tijarat perniagaan mereka tak lalai dengan hukum Allah. Dalam bisnis tidak ada campur duit riba, dalam bisnis tidak ada kezoliman dengan orang lain, dalam bisnis tidak ada tidak ada tinggal solat, tidak ada tipu dalam bisnis. Perniagaan kilo timai kilo tidak ada tipu, tidak ada masuk duit haram, tak menego, hanya dengan perkara yang halal. Buat apa saja, buka kedai kecil-kecil tapi perkara yang halal, tidak ada riba, tidak ada cakap bohong, tidak ada penipu dalam perniagaan. Ini tijarat yang tak lalai dengan hukum Allah. Dia jaga solat, dia jaga zakat. Solat 5 waktu ya. Tak masuk solat tahajud, solat duha, solat isyraq. Solat 5 waktu, masa azan 24 jam ada 5 waktu yang fardu. Dia jaga solat 5 ini, yang lain dia duduk di bisnis dia. Dia duduk dalam perniagaan dia. Duduk di kedai dia, duduk dalam jual beli dia. Masa azan dia solat. Sudah azan dia pergi kedai. Berniaga dia hanya halal saja. Tak cakap bohong dalam perniagaan, tak tipu. Ni ibadah. Makhluk yang berlahir, mana manusia tijarat tak lalai hukum Allah, tak zalim manusia, tak cakap bohong, tak masuk riba. Bangun satu golongan manusia. Ada orang Malaysia, ada orang Thailand, orang mana-mana pun, hamba Allah yang beriman. Makhluk ini kata, silakan Tuhan, Allah panggil kamu kepada jannah tanpa hisab. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Jadi akhirat menego kamu, jadi akhirat. Ni kita kena belajar ni. Binatang tak kena belajar. Nak makan tubir, perut kepeh, masuk sarai petang, perut kenyang. Tak kena belajar. Manusia belajar. Kehidupan nak jadi ibadah, kehidupan dia nak jadi akhirat, kena belajar. Yang ke-8, yang ke-8 ini orang panggil kita hidup jadi umat ni. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita orang panggil istimai umat. Bukan abid, kita umat. Dalam kitab dulu pun sebut umat. Al-Quran sebut umat. Kalau orang dulu panggil kaum. Kaum Nuh, kaum Musa, kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud. Itu kaum kabilah. Zaman Nabi ada kaum Quraisy, Banu Hashim, ada. Kaum ini bukan belah bagi. Kaum ini sebagai takruf, untuk kenal ini Quraisy, ini Romi, ini Habasyi. Takruf. Bukan untuk belah farak. Kamu Habasyi, aku Quraisy. Dah. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Kita umat. Wal takum minkum ummah kuntum khairu ummah. Ini kalimah umat yang saya nak bincangkan. Umat ni kita hidup bermasyarakat, hidup sekali umat, bukan kaum. Kaum puak farak. Kita umat. Orang miskin umat, orang kaya umat. Pemerintah umat, rakyat umat, laki-laki umat, perempuan umat, pemuda umat, pemudi umat. Yang kerja buat kebun dia umat, yang buka perniagaan bisnes umat. Apabila umat, kita kena kira bercara, kena timbang rasa. Kita hidup dalam kampung, duduk sekali. Apa yang saya nak sebut ni, Imam Ghazali kata, satu lagi ibadat kita tak boleh tinggal umat ni, hukukul ibad. Hak dengan saudara kena jaga. Dalam kitab Imam Ghazali sebut hak jiran. Saya baca kitab Urdu, dia kata prosi ke hukum. Apa prosi? Jiran. Ini ibadat ni. Kalau tak sempurna ini, tak sempurna ibadat. 10 perkara baru sempurna ibadat kita. Dah saya bincangkan. Semaya, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran. Tijarat kena betul. Solat betul, tijarat tak betul, kosong. Semaya tak tinggal menego, tipu, duit haram, duit bunga, riba, khatam, kosong.
Prosi ke hukuk yang ke-8. Hak jiran. Sebab ada seorang sahabat bersama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadat dia masya-Allah, fardu, sunnah, solat, puasa, baca Quran, tahajud sunat lagi hebat. Puasa sunat siang hari, puasa malam hari tahajud. Tapi masalah hukuk, hak dengan jiran, kita hidup tetangga ni penting tuan-tuan. Zaman sekarang ni zaman kita dunia maju, zaman kamu-kamu, kami-kami, kita-kita, demo-demo, nafsi. Ingat nah, zaman sekarang bukan zaman nafsi. Zaman kita ini zaman ummati. Yang Nabi last perkataan Rasulullah belum wafat, apa dia? Ummati. Bukan kata nafsi. Ini taklimi umat nak ajar kita. Sebab tu kita hidup persaudaraan, bukan nafsi. Yang cerita di zaman sahabat, yang ibadat baik, puasa dia, zakat dia, haji dia, ibadat sunat dan fardu, semua sempurna komplit. Tapi hak dengan jiran, hak dengan tetangga. Sebab kata Rasulullah, bagusnya orang ni, tapi hak dengan tetangga, dia menyakiti saudaranya. Perbuatan dan cakapannya tak senang saudara tetangga dia, jiran dia, hukuk dengan prosi. Dengar orang ni orang solat, orang puasa, orang zakat, orang haji, ibadat fardu, ibadat sunat komplit. Tapi hak dengan tetangga, hak dengan jiran tak sempurna. Cakapan dia sakit hati, perbuatan ganggukan. Sebab tu Nabi kata orang beriman dia tak akan buat dua perkara. Satu, cakapan tak menyakiti saudara muslim. Yang kedua, perbuatan tak ganggu kepada saudara muslim. Kalau ada dua perkara ini, falaisa minna. Apabila sahabat cerita tentang seorang ni, wanita ini ibadatnya bagus tapi tetangga dia tak jaga, menyusahkan, menyakiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah ahli jahannam, ahli neraka. Orang solat, orang yang beribadat, tapi tak sepenuh ibadat yang Imam Ghazali kata. Hak dengan jiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tidur keadaan perut kenyang, saudara tepi saudara dia tidur keadaan perut lapar, maka di akhirat dia kena jawab di depan Allah. Makan, minum ada tulis dalam hukum, ada tulis dalam rukun Islam, ada tulis dalam rukun iman? Tak ada. Kenapa? Ini hukum, ini hak dengan tetangga dan saudara. Siapa dia saudara? Allah kata innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adik-beradik. Apa kata Nabi? Bak adik-beradik, bak tetangga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sepenuh iman seorang kamu kalau kamu tak kasih kepada saudara kamu. Siapa saudara? Innamal mu'minuna ikhwah. Haning kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur kamu kenyang, tidur saudara lapar, itu pun kamu tanggung dan jawab depan Allah di akhirat. Ini makan minum bukan rukun Islam. Apakah lagi kita solat, saudara kita tak solat? Kita tahu hukum Allah, saudara kita tak faham hukum Allah. Kita datang ke masjid, tetangga kita tak kenal tangga masjid. Ni ibadat yang Imam Ghazali beritahu, hukum tetangga, prosi ke hukum, hak dengan jiran. Ni ibadat kita ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengar tuan-tuan, saya dah cakap bab ibadat ni, bab tugas kita, bab maksud kita. Ashraf, akmal, afdal manusia ni Allah Ta'ala buat sebab untuk akhirat. Sepenuh akhirat, apabila sepenuh kehidupan dia ibadat tu, tak ada kelebihan apa pun. Manusia ni kalau tak ada tujuan hidup, tak ada maksud hidup, dia lebih dahsyat daripada binatang lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Buku tak ada maksud. Mudah-mudah saya banding semua. Dunia Allah Ta'ala bagi pada kita dah rekah, fikirlah, usahlah, ikhtiarlah. Buatkan kipas angin, buatkan akaun. Manusia yang fikir ambil daripada
makhluk Allah Ta'ala buat. Buat apa ni? Buat ada tujuan. Tujuan apa ni? Keluarkan angin. Akaun tujuan apa? Untuk sejuk dinginkan. Sebab tu dia maha. Sebab tu dia mulia. Dia duduk depan kita, kita solat sini, dia duduk depan kita. Semua ni, lapu-lapu ni, kita beli maha, mulia atas kepala kita. Sebab dia ada tujuan, ada maksud, ada faedah kepada kita. Begitu juga manusia. Allah Ta'ala buat untuk maksud yang besar, akhirat. Sebab tu manusia afdal, akmal, ashraf. Tapi manusia tinggal maksud akhirat. Seperti mana kipah ini, seperti mana lapu ini, yang tak ada maksud. Apa yang tak ada maksud? Tak bagi cahaya, tak keluar angin. Mana tak ada maksud. Apabila tak ada maksud, harga dia jatuh, kemuliaan dia tak ada. Sekarang mulia dia atas kepala kita sebab bagi cahaya. Tapi kalau pasal buka apa ni, switch dia tak bagi cahaya, habis maksud, maka harga dia tak ada, kemuliaan dia tak ada. Ahli masjid mesyuarat tengok, oi tak bagi cahaya, tak bagi ni, habis faedah, tak ada maksud, keluarkan saja. Mana tempat dia? Imam Khatib Bilal kata, buang dalam tong sampah. Kita beli 20, 50 riyal, 100 katakanlah, ada mahal 200 riyal. Tapi kalau tak bagi lampu, tak bagi cahaya, tak keluar angin lagi, apa jawatan masjid kata? Tok Syiok, mak saya panggil Tok Syiok, buang saja dalam tong sampah. Beli 200, 20 sen pun orang tak mau ni. Tak usah kata duduk depan kita, dia akan duduk dalam tong sampah saja sebab habis tujuan dan maksud. Begitulah manusia afdal, akmal, ashraf. Sebab maksud akhirat. Tapi apabila manusia lari daripada maksud akhirat, lari daripada maksud perhamba diri kepada Allah, mana tempat duduk manusia? Tak jagakan ibadat dia tadi, tak jagakan hak jiran, tak jagakan solat, tak jagakan puasa, tak jagakan haji dia, tak usahakan, ya Allah bagi kebolehan, dia tak jaga dan usaha, maka bukan di tong sampah lagi manusia, Allah akan buang dalam neraka Jahannam wal iyazubillah. Afdal, akmal, ashraf, tak ada dah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Hina dia lebih pada binatang, bahkan lebih hina lagi. Binatang tidak ada soal jawab di akhirat nanti, tapi manusia ada soal, ada jawab di depan Allah. Ada tanggung dunia, ada jawab di depan Allah. Kalau habis harga, habis maksud, wal iyazubillah, Jahannam tempat dia. Sebab tu hari ini saya muzakarah, saya ayat awal tadi, saya berhajat pada perkara ini. Saya berhajat supaya cara hidup kita hari ini, depan saya yakin ada berlainan tak sama. Ada orang menega yang buka kedai. Di sini banyak yang menega, ada hukuman, ada kerja dalam kerajaan, ada jadi apa ni teacher, ada jadi apa ni doktor. Apa saja yang kita kerja, apa saja yang kita tugas, Allah Ta'ala bagi sebagai tanggungjawab kita, kemudahan pada kita untuk gunakan maksud kita jadi akhirat. Gunalah maksud hidup kita supaya jadi ibadat kita. Macam mana ibadat dalam hukumat? Gunalah hukumat kita faedah kepada masyarakat. Hukumat yang bawa kaum, bawa ahli dalam negara. Kalau kita kawasan sekitar kita, kawasan ni yang jaga kita lah jadi tanggungjawab. Kalau rumah saya panggil orang tanggungjawab situ, tanggungjawab sini, dia di segi pemimpin kerajaan, dia jadi asbab kebaikan kepada rakyat tentang akhirat. Inilah hukumat akhirat. Hukumat mereka akan jadi ibadat apabila bawa kepada Allah, bawa pada maksud akhirat. Yang kesembilan, apa dia ni? Kata Imam Ghazali, dakwah ilallah. Jadi asbab kita ni, tugas bagi umat ni kena bawa manusia supaya beriman dengan Allah, berhamba diri dengan Allah sebab tugas. Jadi tugas. Apabila saya sebut dakwah, mungkin orang-orang sini tengok, oh dakwah ni tabligh kan? Jemaah tabligh. Bukan. Imam Ghazali kata yang kesembilan, ibadat bagi ini umat dakwah ilallah. Kita hari ni sebut dakwah, oh dakwah tabligh. Bukan. Itu wasilah belajar dakwah.
untuk nak belajar dakwah. Dakwah ke apa dakwah? Ad'u ilallah. Jadilah diri kita supaya manusia kenal Allah. Ibu bapa jadilah asbab anak-anak beriman dengan Allah. Pemimpin jadikanlah asbab rakyat kenal Allah. Tokek, orang jadi tokek buka kedai bisnes, jadilah asbab pekerja koli dia kenal Allah. Teacher yang belajar universiti, dia tak ada belajar, dia tak mengajar hadis, tak mengajar Al-Quran. Kalau mengajar hadis, mengajar Al-Quran, ustaz-ustaz di madrasah kita nampak kata akhirat. Tapi kita tengok teacher belajar dunia teknologi komputer ni bukan akhirat Tapi kamu beruntung, kamu belajar, kamu mengajar anak-anak orang beriman. Anak-anak orang beriman, anak orang muslim. Kamu jadi teacher yang mengajar dalam universiti, mengajar tentang apa? Tentang komputer. Komputer wajib belajar? Tak wajib. Tapi kamu belajar mengajar komputer, yang belajar tu itu anak muslim. Kamu teacher, kamu cakap agama, kamu bagi tahu masa solat. Lebih lagi suasana sekarang ni. Suasana sekarang ni Nabi kata akhir zaman ini alamat kiamat yang paling dekat. Dengar baik-baik. Banyak ratus perkara alamat kiamat, banyak sangat. Tapi saya nak sebut ini yang dekat. Apabila kamu lihat, kamu tengok perkara ini berlaku di kampung kamu, wilayah kamu ataupun negara kamu, yakinlah kiamat dah sampai. Kiamat dah girlete, likung kamu. Kiamat dah likung negara kita, kiamat dah likung kampung bandar kita, kiamat dah likung keluarga kita. Mana? Apa berlaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu tengok anak-anak laki-laki kamu melebihi, mengutamakan hormat kawan lebih pada bapa sendiri, tunggulah kiamat dah sampai negara kamu. Ini saya ayat tugas teacher ni. Tak ada belajar hadis pun. Tak ada kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, dia komputer teknologi. Tapi anak-anak muda, anak gadis yang belajar tu, anak orang Islam. Kamu cakaplah sifat-sifat, jagalah akhlak kamu, jagalah kamu sifat dengan ibu bapa. Wallahi, inilah teacher akhirat. Teacher yang dakwah ni, maksud saya nak ayat kata Imam Ghazali ada tulis kata dakwah ilallah, ini ibadat bagi ini umat. Semua tugas dakwah. Orang jadi teacher pendakwah, orang jadi bisnes pendakwah, orang jadi hukumat kerajaan pendakwah, bawa rakyat dia beriman dengan Allah, bawa anak-anak muda, anak-anak gadis taat pada ibu bapa, bawa ini umat supaya jaga solat. Itu dakwah. Walaupun kamu teacher mengajarkan komputer, belajarkan ilmu-ilmu kajian bulan bintang, tak wajib pun kaji. Kamu kaji masalah tumbuhan, kaji masalah lautan, kaji masalah binatang-binatang, yang ilmu kamu belajar. Tapi yang belajar dengan kamu anak Islam, kamu cakap tentang sifat taat. Sebab hari ni dah sifat taat dah habis. Anak-anak tidak hormat pada ibu bapa. Yang kedua, satu alamat lagi, apabila kamu tengok, kamu lihat anak-anak wanita itu, dia buat dengan ibu dia sendiri seperti mana hamba. Gulam buat hamba dengan ibu dia. Macam mana buat hamba? Dia tak buat apa pun. Mami, masak nasi. Mami, cuci baju saya. Saya nak pergi sekolah. Mami tereka isteri baju saya. Mami buat makan itu. Mami cuci baju. Mami cuci kasut saya. Ibu dia dah jadi hamba kepada anak. Inilah alamat kiamat dah sampai kepada negara-negara, kepada tempat kita, kampung kita. Kalau rumah kita berlaku macam ni, kalau anak laki-laki kita hormat pada kawan lebih pada bapa, kalau anak wanita kita dah buat hamba dah, anak wanita ni dia tak kawan mana, dia duduk di rumah saja. Anak laki-laki nah, balik sekolah, balik mana pun kawan lah kawan. Ayah dia kata buatlah, tolong ayah sikit. Oh, tak ada masa. Kawan mari pukul 1 pagi. Tinggal lagi ayah dia. Pukul 12 malam dia tinggal lagi rumah dia, sebab kawan dia lebih daripada bapak dia. Anak wanita dia tak pergi mana, duduk dalam rumah, tapi dia dah guna ibu sendiri macam hamba dia. Inilah kiamat dah sapa dalam rumah tangga kita. Ini maksud saya nak ayat kata Imam Ghazali kata ini umat tugas dakwah. Kamu teacher,
Kamu jadi toke peniaga bisnis, koli-koli yang meniaga bukakan factory. Tapi pengkerja orang Islam, kamu cakaplah tentang akhirat, kamu royak waktu semayang, waktu salat, ataupun jadi apa ni, doktor di hospital. Saya pengalaman berapa bulan, 2-3 bulan lepas, saya duduk di hospital. Di sini lebih lagi Islam kebanyakan. Tempat saya, wilayah saya Islam juga. Sebab tu saya dah bagi bandingan. 2-3 bulan lepas saya banyak hari duduk di hospital, tunggu isteri, tengok orang sakit di hospital. Saya duduk bilik suku. Apabila ada air apa ni panggil air garam, dah habis saya bayar bagi doktor, dah habis. Setiap hari saya duduk tengok, pergi mari tengok orang sakit atas katil. Semua orang Islam. Ada masuk tali sini, masuk tali sini. Tapi berapa persen saja yang solat, kebanyakan tak solat. Hak sedih sekali bukan orang sakit tak solat. Yang mari tunggu penjaga orang sakit, anak-anak pun tak solat. Kenapa tak solat? Susah, tak ada tempat lah, pakaian kotor lah. Ini saya nak rakyat kata, doktor ini apa dia? Tugas pendakwah. Kamu doktor yang bagi ubah, anak kamu belajar jadi doktor. Kita faham kata dunia. Orang belajar doktor ini dunia. Orang belajar hafiz ini akhirat. Memang akhirat hafiz. Doktor pun bukan dunia. Sebab doktor tempat kita Muslim. Doktor yang jaga orang sakit ni, hak saya sedih tengok tak solat. Sebab orang sakit ni orang yang Allah Ta'ala kasih. Siapa saja dalam majlis yang ada sakit-sakit, Allah kasih. Tanda alamat Allah kasih pada hamba, Allah nak cucikan dosa, Allah nak ampunkan dosa, Allah bagi sakit. Kadang-kadang tunggu taubat dia tak taubat. Nak cucikan, bersihkan hamba macam mana? Buat dia sakit. Dengan sakit ni dia ingat pada Allah. Apabila dia sakit, ya Allah, sakit. Dia gelepar sekali. Allah, la ilaha. Allah suka ni. Ya Allah, Allah cucikan, cuci. Sebab tu orang sakit duduk hospital semua itu kekasih Allah. Tapi dah sedih hari ni, dia dah lupa kata Allah kasih. Apabila Allah bawa dia kepada hospital, dia tinggal solat. Dia tambah deraka kepada Allah. Ini pendakwah saya nak bagi tahu. Imam Ghazali kata ibadat bagi ini umat dakwah. Yang bukan kita faham semasa dakwah ni dalam masjid saja. Dalam hospital, doktor pun bawa tugas dia. Pak Cik, waktu solat dah masuk, tak boleh wuduk, tayamum boleh. Tak pandai tayamum, nanti saya tanya ulama, ustaz-ustaz. Ini da'i, ini doktor akhirat, ini teacher yang belajar universiti, yang bawa kanak-kanak taat pada ibu bapa, yang bawa kanak-kanak, anak-anak gadis jaga solat. Ini teacher akhirat, ini teacher da'i, ini doktor da'i, ini hukumat pemerintah tempat kita yang jagakan pemuda-pemuda, yang jaga masyarakat supaya tidak ada seorang pun yang tak solat, supaya tidak ada seorang kawasan kita yang pentadbir ni. Kami jadi hukumat, kami pemerintah kawasan, kami yang pembesar. Kami nak jaga tidak ada seorang wanita yang dedah orang, tidak ada anak gadis yang balik tak solat, satu orang pun tak biar ada dalam negara kami. Itu da'i, itu akhirat, hukumat akhirat, doktor akhirat, teacher akhirat, dakwah. Yang Imam Ghazali kata, yang ke-10 ibadat kita yang kita lupa hari ni, i'tiba' sunnah. Dua perkara saya cakap hari ni, agama, perintah Allah, cara Nabi. Cara Nabi itu sunnah. Hari ni kita nak bawa kepada i'tiba' sunnah. Macam mana sunnah? Sunnah Rasulullah banyak. Kalau saya nak bincang sampai fajar, sampai subuh tak habis. Satu. Tapi nak bincang besar-besar, suratun Nabi. Saya belajar masa duduk pondok tu, guru saya ajar surah, sirah, sarirah. Apa dia surat? Daripada kepala sampai kaki, ujung rambut, ujung kaki. Surat, suratun Nabi. Kita kena belajar. Ni ibadat kita ni. Makan minum kita belajar. Agama kita kena belajar. Sunnah kena belajar. Yang kedua, sirat.
Gapo dia sirat? Amal harian daripada bangun sampai tidur kembali. Ini ibadat kita. Jangan sepik fahaman, jangan sepik kata ibadat solat ya, ibadat di masjid ya, ibadat madrasah, ibadat budak hafiz, ibadat pelajar agama. Kita ahli dunia tidak. Kehidupan akan jadi ibadat apabila kita bawa cara Rasulullah. Tidur jadi ibadat, bangun masuk tandas jadi ibadat, pakai baju jadi ibadat, pakai selipar capal jadi ibadat, nikah kahwin jadi ibadat, meniaga jadi ibadat, hukumat jadi ibadat, kenderaan jadi ibadat, cocok tanah jadi ibadat. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni nak pada kena Allah ni, liya'rifun, kena baru jadi ibadat. Siratun Nabi, hidup harian kita daripada bangun tidur. Anak-anak kita kena ajarkan, dan kita orang ada kuasa bawakan umat ini. Bawakan umat ini. Yang ketiga, sarirah. Apa sarirah? Surat nampak daripada kepala kaki. Sirat kita tak nampak, sahabat pun setiap orang bukan nampak. Khadijah nampak, Aisyah nampak, sahabat kecil nampak. Dia dah khidmat Rasulullah 10 tahun. Hadrat Anas radhiyallahu anhu nampak kehidupan dalam rumah tangga. Itu siratun Nabi. Tapi sarirah tak nampak. Gapo sarirah? Ghammur Rasul. Kerisauan Nabi itu sunnah. Hari ini saya belajar surat, saya belajar sirat, tapi sarirah macam mana nak belajar? Kerisauan Nabi tak boleh buat. Nak buat risau tak risau. Risau akan datang apabila kita ambil kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghammur Rasul ini gapo ghammur Rasul? Macam mana setiap umat aku selamat daripada jahanam, setiap umat kepada jannah. Ini ghammur Rasul, ini sarirah, ini satu sunnah. Banyaklah nak bincang. Tapi saya nak buat kesimpulan tentang sarirah ni sikit sangat. Sebab Rasulullah sendiri bagi tahu. Tanya Anas yang budak kecil duduk khidmat di rumah Rasulullah 10 tahun sampai tua. Ya Anas, mu tahu tak apakah sunnah aku yang paling besar? Kita nak bila bincang daripada sunnah ni, serban lah, janggut lah, pakai yang besar-besar sunnah. Anas tak tahulah kehidupan tengok Rasulullah ni, makan dia, cara dia gerak sunnah. Apakah sunnah besar? Anas tak faham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tak aku nak bagi tahu apakah sunnah yang paling besar? Anas kata, akhbirni ya Rasulullah. Hari ni kita kena belajar tuan-tuan. Serban Rasulullah cabut ya, baju cabut ya. Solat 5 waktu ya, bukan 24 jam. Yang wajib tak solat sunat tak apa pun. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak jaga 5 waktu fardu, sunat kami tak main. Kalau kamu boleh jaga ini, wajib jannah, syurga untuk kamu. 5 waktu pun syurga. Tapi Rasulullah tak pernah keluar daripada kehidupan ini satu sunnah. Apa dia? Ya Anas, mau tak aku nak bagi tahu sunnah yang paling besar? Azim sunnah. Dengar tuan-tuan, dengar adik-beradik saya, dengar umat Muhammad, dengar pemimpin, dengar orang meniaga, dengar teacher, ustaz, dengar tuan-tuan. Setiap umat ini pasti dan pasti bawa sunnah ini dalam kehidupan. Apa nama ni? Tadi dah iklan tadi saya ni, Maulana daripada Thailand, orang pendakwah, orang dakwah. Sunnah besar dakwah. Dakwah nampak keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Tak, saya tak tazkir pun, saya tak minta pun 3 hari 40 hari malam ni. Itu wasilah kepada sunnah. Sunnah Rasulullah yang besar bukan 4 bulan, bukan 3 hari. Maknanya saya sebut sikit di sini, mungkin pelik sikit. Anas kata, akhbirni ya Rasulullah, bagi tahulah apakah sunnah yang paling besar. Nabi kata, Anas, sunnah aku yang paling besar azimus syan, azim sunnah. Hati aku tidak ada pernah benci kepada umat aku. Sifat benci, baik tak? Nabi tak khitab pada sahabat, Rasulullah tidak khitab kepada orang beriman. Aku tak
benci pada orang beriman, aku tak benci pada sahabat. La, tidak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Anas, sunnah aku yang paling besar, azim sunnah, hati aku tidak benci kepada umat aku. Ni kita kena belajar. Ada hadis yang lain, kama qala mafhum, saya sebut mafhum ya. Siapa mati dalam keadaan benci kepada saudara muslim, saya cakap saya berhajat ni, saya nak jauhkan, saya nak belajar. Semua yang saya muzakarah saya dah bagi tahu awal lagi. Bukan untuk bagi tahu pada adik-beradik saya umat Nabi ni. Saya berhajat, saya talab, saya belajar, saya perlu. Kalau ada sekadar lidah hari ni cakap ya, bayan ceramah kuliah, tapi kehidupan tak ada. Cakap ya, jangan benci, tapi hati saya dah benci orang ini, benci pemuda, benci anak gadis, benci penjahat, benci. Falaisa minna. Nabi kata siapa mati dia kata benci pada saudara muslim, aku tak syafaat orang ini di padang mahsyar nanti. Sebab tu hari ni 10 perkara saya sebut ibadat bagi ini umat, perkataan Imam Ghazali rahmatullah alaih. Saya pegang satu ya, akhir ittibak sunnah, pegang satu dalam sunnah. Hati kita jangan benci walaupun pemuda, walaupun penjahat, walaupun macam mana. Abu Darda radhiyallahu anhu kata, apabila kita tengok satu orang yang buat maksiat, dua perkara kita kena ihsas, kita kena sedar cepat-cepat. Satu, kita kena syukur kepada Allah. Ajib tak? Pelik. Buat maksiat syukur. Pertama kita kena kata alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Alhamdulillah Allah selamatkan aku. Allah selamat. Kau tengok anak-anak orang lain alhamdulillah mujur kau selamatkan anak aku macam ni. Alhamdulillah mujur tak jadi tak aku. Tak boleh benci. Syukur Allah jaga kita. Yang kedua, doakan, ya Allah, dia muslim, dia umat Nabi, dia adik-beradik aku. Ya Allah, sepertimu jagakan aku, jagakan dia. Ya Allah, bawa dia jalan yang betul. Kalau dia deraka pada ibu bapa, kalau dia deraka pada Allah, kalau dia kaya, kalau dia mabuk, kalau dia buat salah, ya Allah jaga dia. Ya Allah selamatkan dia. Ya Allah buang dia daripada benda tak baik itu. Kalau setiap orang, setiap ini umat hati tak benci dia, syukur Allah jaga kita, risau ghamur rasul. Sebab itulah sunnah Nabi yang besar, macam mana nak bawa umat dapat jannah, nak selamat umat daripada neraka jahanam. Bukan kita tunjuk oh jahanam ini, buat ini buat tak solat jahanam, ni buat tak ikut, tak sama dengan kita, belajar tak sama dengan kita, cara dia tak serupa dengan kita, jahanam. La. Nabi SAW dalam medan peperangan, sahabat bawa satu orang nama dia Khatib Ibni Qaisan, kafir, bukan orang Islam, musuh Islam, seteru Rasulullah. Ya Rasulullah ni igat kita tangkap dapat bukan Islam, musuh Islam. Nabi kata qulu la ilaha illallah. Tak mau. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucap kalimah mendapat kejayaan. 3 kali Rasulullah kata ucap kalimah, Islam kan muslimat. Umar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah bagi saya, cabut pedai. Umar ni sentiasa sarung dengan pedai di luar gitu. Ya Rasulullah hawalah, bagi saya tangan akan pacung kat tekak dia. Rasulullah tak peduli, tak dengar percakapan Umar. Ini ghamur Rasul, kafir, musuh Islam, dalam medan pertempuran peperangan, halal qital, halal darah, hukum dia halal darah, tak berdosa pun. Tapi Rasulullah kata qulu la ilaha illallah, masuk Islam muslimat. Terus Umar, ya Rasulullah bagi saya pacungkan. Rasulullah tak dengar perkataan Umar, la ilaha illallah, qulu la ilaha, 5 kali. Baru orang kafir ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abdu wa rasul. Rasulullah dengar orang ni ucap kalimah, Rasulullah paling, ya Umar, kalau aku dengar cakap pegamu, orang ni jahannam. Tak kata pun Umar salah, sebab tak salah. Kalau pacung pun tak salah. Musuh Islam, medan pertempuran, halal qital. Tapi ghamur Rasul, umat aku selamat daripada jahanam. Kalau mu pacung jahanam, adakah laba kita? Ni orang kafir, apakah kita sama muslim? Kafir, bid'ah, dalalah, murtad, jahil,
kufur, tak terima amalan, ibadat tak belajar, jahil, ibadat tak mengaji, tak boleh masuk syurga, sesak, Allah tak terima. Apa kita? Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Innamal mu'minuna ikhwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebab tu saudara pada ni yang saya muzakarah, kita kena ghammur rasul. Macam mana nak fikir hari ni kita ada bimbang. Oi masuk adik-adik kita kita kena bagi masa. Kita kena ziarah dia, kita kena cakap dengan dia. Anak-anak gadis, anak muda macam mana solat, kena hikmat lah. Jangan pakai hukum. Oh kamu tak belajar, jahil, sesat, kamu tak boleh masuk syurga, kamu tak belajar. Rasulullah orang zina, mari Rasulullah kami zina. Nabi kata boleh jadi. Nabi tak dengar tapi buat tak dengar. Ya Rasulullah rejam saya zina. Mari sini, ya Rasulullah rejam saya zina. Mari depan, ya Rasulullah saya zina. Boleh jadi kamu zina. Sahabat tengok dia, akal dia tu kosong, hilang akal, gila. Kalau gila biar, tak salah orang gila. Itu Rasulullah sahibul ahkam, bapa hukum tapi tak pakai hukum. Hikmah bukan hukum. Sahabat tengok, ya Rasulullah bukan gila, orang baik, orang bagus. Dia mabuk pening, tak pening. Ya Rasulullah hamba zina. Mana saksi? Kita hari ni cakap, orang cakap kata oh anak itu zina. Anak siapa zina? Oh jahat tu, bahasa penzina tu, halal darah tu. Tapi Rasulullah orang zina, mari mana saksi? Dia kata, ya Rasulullah saya dah mengandung, hamil, anak ada, ini saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu salah dengan hukum Allah, tapi anak kamu tak salah, balik. 9 bulan bawa perut dia, bersaling, mari bawa, ya Rasulullah kami dah bersaling, ini anak, rejam hamba, pukul saya ini. Nabi kata kamu salah, anak kamu tak salah. Susu yang ada dalam dada kamu Allah buat hak anak kamu, bukan hak kamu. Bawa dia balik 2 tahun. Seorang ibu menyusukan anak zina 2 tahun. Ya Rasulullah anak saya dah besar, boleh makan roti. Nabi kata anak kecil lagi, siapa dia nak kira bercara? Ni hukum sahibul ahkam. Biarkan. Ulama bagi tahu, saya belajar dengan Syekhul Hadis, dengan dia juga ni, saya bukan kias sendiri. Saya belajar dengan Maulana Tariq Jamil di Pakistan. Dia kata sengaja Allah, sengaja Rasulullah biarkan taubat. Balik. Kalau rejam dia mati. Tapi dia kata ya Rasulullah rejam juga. Nabi kata anak kecil, kalau ada orang bercara anak boleh rejam. Sahabat kata ya Rasulullah hamba kira bercara anak dia, cari, dia panggil cari jalan. Rasulullah lepas balik perak anak. Sahabat kata ya Rasulullah hamba bercara. Akhir sekali kena rejam orang ni. Satu wanita direjam depan orang ramai, pukul dengan batu. Orang zina, darah halal. Dalam ramai-ramai sahabat rejam, ada seorang sahabat, silap saya, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, pukul dengan batu. Ini wajib. Orang yang ada keluarga zina wajib rejam. Maka dia rejam dengan batu. Darah yang si berzina tadi, tubik darah, keluar darah kena baju dia. Dia kata cemar, najis darah orang zina. Nabi terdengar daripada telinga mubarak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil, kamu jangan cakap begitu. Taubat dia ni Allah dah terima. Ni dia taubat untuk diri dia. Jikalau sekiranya ambil taubat dia, bagi taksim kepada kita semua ini, nascaya Allah maafkan segala dosa kita ini. Sebab ada riwayat hadis, siapa cakap keburukan orang yang dah taubat seperti mana dia sendiri buat dosa itu. Riwayat yang kedua, tak akan mati seseorang yang cakap keburukan orang yang dah taubat. Sianung bin Sianung, fulan bin fulan dah zina tapi dia taubat. Satu orang lagi dah cakap cica caci dia, masalah dia taubat. Dia tak akan mati selagi keburukan yang dia cica caci itu tak berlaku atas diri dia sendiri. Sebab tu hari ni kita ada silap, kita ada salah, kita semua ada kesilapan. Kita jangan benci kepada umat walaupun salah silap, buka jalan. Siapa yang lebih jahat, siapa yang lebih joli, siapa yang lebih berdosa daripada Wahsy yang Rasulullah tak mau tengok wajah.
Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah, Rasulullah solat 70 kali atas mayat Sayyidina Hamzah. Tapi apabila Fatah Mekah, Rasulullah kirim surat, Wahsy Islam, masuk Islam selamat, aman, damai. Wahsy kata, masa aku dulu Rasulullah bagi tahu kata syirik masuk Jahannam, bunuh orang Jahannam. Hari ni masuk Islam syurga macam mana? Masuk. InsyaAllah kamu masuk Islam, kamu taubat dengan Allah, kamu jannah. Wahsy kata, aku tak masuk akal. Mana dalil? Mana perkataan Allah? Nabi nak jawab tak boleh. Nabi bukan cakap dengan fikrah dia. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi cakap dengan wahyu, bukan cakap tak apalah, maaf dah. Nak cakap macam mana? Dalil kata Allah maaf pada Wahsy. Jibril datang. Kul ya ibadi. Rasulullah tulis kepada Wahsy. Allah bawa perkataan ni, Jibril bawa perkataan daripada Allah. Kul ya ibadi. Atau oleh Muhammad royak dia kata, wahai hamba aku. Ni Allah cakap dengan Wahsy nah. Siapa Wahsy? Bunuh orang, kafir, tak masuk Islam lagi. Royak ke dia, wahai hamba aku. Kalau saya baca mula-mula dengar, kalau tak dengar tok guru saya masa duduk mengaji, tok guru saya tafsir ini, ya ibadi, kalimah lehja Al-Quran, dengar seperti mana Allah SWT cakap dengan imam, cakap dengan tuan guru, cakap dengan budak hafiz, pelajar agama. Ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba aku imam, wahai hamba aku ustaz, wahai hamba aku maulana, wahai hamba aku khatib bilal, wahai hamba aku tuan guru. Tidak. Kul ya ibadi. Belakang ada lagi, alladzina asrafu ala anfusihim. Apa asraf? Wahai hamba aku yang melampaui batas. Ini kita tak boleh benci pada siapa-siapa pun dalam masyarakat kita. Allah kata, Muhammad bagi tahu dia, kul ya ibadi, wahai hamba aku. Hamba macam mana? Alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba aku yang melampaui batas. Apakah melampaui batas? Hamba yang berzina, hamba yang kaya, hamba yang berjudi, hamba yang mabuk, hamba yang bunuh orang. Alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba aku yang zalim, hamba aku yang jahat, hamba aku yang bunuh orang, hamba aku mencuri, hamba aku mabuk. Kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. La. Jangan putuslah harapan dengan rahmat Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah. Hari ni kita ibu bapa kan salah dengan anak, taubat dengan Allah. Kita jadi anak deraka, kita taubat maaf dengan ibu bapa, taubat dengan Allah. Kita menego masuk benda haram, kita menego duit riba, silap yang lepas, taubat dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Tubu ilallah. Kembali kepada Allah. Apabila Wahsy dengar tengok surat Rasulullah kata, baru harap kata Allah terima. Allah terima. Sahabat tahu kata Allah royak gini ke Wahsy. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kami berdosa seperti Wahsy, adakah ayat ini untuk kami? Nabi kata, au kama qal, ayat ini untuk umat aku sampai kiamat. Siapa yang berdosa, siapa yang bercuri, siapa yang kaya mabuk, siapa yang guna duit riba, siapa yang makan benda haram, siapa yang berzina, siapa yang mabuk, kaya mabuk, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus harapan dengan rahmat Allah. Ni kita hari ni jangan benci anak muda kita, jangan benci orang menego, jangan benci hukumat. Kadang-kadang kita kata hukumat kafir, pemerintah kafir, penego jahat, pemuda anak siapa jahat, wanita siapa jahat. La. Jangan benci dalam hati. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Kita umat, lebih lagi kita orang beriman dah. Innamal mu'minuna ikhwah. Akak bawa Muslim kal jasadil wahid. Kaki saya sakit, mata saya keluar air mata. Kaki saya sakit, muka saya berubah sakit. Tangan saya ambil ubat masuk sebab kaki saya. Hari ini Muslim kal jasadil wahid. Nabi kata, umat tak solat, itu jasad kita. Kita usaha supaya dia solat. Umat yang tak perdah, wanita-wanita dedah aurat, kita doakan, kita usaha macam mana hidup suasana agama tempat kita. Yang tak datang masjid, kita ziarah dia supaya datang masjid. Jangan pakai hukum, kamu sesat, kamu jahil, kamu bid'ah, kamu dalalah, kamu murtad. Tidak.
tidak. Muhabbat, kasih sayang. Anas, sunnah aku besar sekali. Aku tak benci kepada umat aku. Islam yang paling kuat sekali ke apa? Nabi tanya sahabat, cuba bagi tahu ramai-ramai. Islam, kuat dalam Islam. Sahabat dengar Rasulullah soal, sahabat akid tangan as-solah. Nabi kata ahsanta. Bukan jawapan yang aku mau. As-siyam, puasa yang kuat. Nabi kata molek, tapi bukan jawapan. Allah wa Rasulullah alam. Nabi kata mau tak aku nak bagi tahu. Akhbirna ya Rasulullah. Semua sahabat dalam masjid, akhbirna ya Rasulullah, bagi tahu kami, bagi tahu apakah Islam yang kuat. Nabi kata muhabbat atau kama qala, kamu kasih sayang antara satu sama lain. Kasih dengan jiran, ibu bapa kasih dengan anak, isteri kasih dengan suami, pemimpin kasih dengan rakyat, orang berniaga kasih dengan token dengan anak wali. Kita umat kasih sama umat. Jangan benci dalam hati. Silap kita doa dengan Allah. Silap syukur, alhamdulillah aku tak silap. Dia silap, ya Allah, dia adik-beradik aku, dia umat Nabi. Rasulullah ghammur Rasul. Malaysia berdiri atas belakang utara di medan Arafah. Saya Yusuf tulis lagi kita Hayatus Sahabah. Atas belakang utara panah yang terik medan Arafah. Akik tangan 5 jam. Kadang-kadang lengah turun sini. Kadang utar lari pegang tali utar sebelah, doa sebelah. Pegang utar, ya Allah, apa ni? Untuk umat. Ya Allah, umatku yang zalim, umatku yang mazlum. 5 jam doa medan Arafah, panah yang terik untuk ini umat. Ini ghammur Rasul, ini iktibat sunnah, ini dakwah. Sebab tu kita semua ada hak dah. Bukan tabligh untuk 4 bulan tu, hak tu wasilah. Kita nak belajar, nak saya ada nak timbul fikir risau. Tak sedih selagi mana kita tak berjumpa dengan saudara. Kita solat 5 waktu, kita jaga solat, kita jaga zakat, kita pergi haji, kita tak sedih. Kamu ziarah tengok, hai ada pemuda-pemudi tak solat, ada keluarga yang deraka pada ibu bapa. Tempat saya ada yang bunuh ibu pun ada. Kalau kamu tak bagi masa dengan agama, kalau kamu tak ziarah, kerisauan kamu tak ada. Anak aku belajar, anak aku jadi hafiz, anak aku boleh kerja makan gaji. Tapi Muslim, anak-anak gadis dah pukul ayah dia, anak-anak muda dah pukul ibu dia. Siapa dia risau? Siapa dia nangis? Siapa dia titik air mata? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebab tu hari ni kita taubat istighfar dengan Allah. Saya juga taubat atas bermain-main dengan agama ini, atas tak risau dengan umat. Hari ini kita teruskan jalan, jagakan amal kita. Orang bisnis jaga bisnis, orang berniaga hukumat jaga hukumat, bawa hukumat dengan cara agama. Orang duduk berniaga, orang duduk tetangga, jagakan hati-hati sama saudara muslim. Jangan benci, jangan tuduh, jangan mengupat, bawa umat kepada Allah. Jaga 10 perkara yang mana Imam Ghazali tulis: semaya, puasa, zakat, haji, zikir, baca Al-Quran, jaga hak jiran, berniaga betul, tijarat dan dakwah dan iktibat sunnah. Sunnah yang besar saya tak cakap yang mana lain. Saya nak cakap hati kasih saya. Jangan benci pada adik-beradik, jangan benci pada saudara muslim. Malam ni saya sekadar ni mencukupi. Saya rasa saya nak tumpangkan tangan-tangan yang ahli masjid, adik-adik yang maksum ini. Nanti kata amin, saya nak doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kuliah aku belalah orang nak panggil kuliah ceramah tazkirah. Ya Allah, jadilah majmuk perempuan aku malam ni asbab maghfirah, keampunan daripada Engkau. Ya Allah, utamakan diri aku yang berdosa, yang cemar, yang jahil ini. Ya Allah, maaf pada aku. Ya Allah, dengan berkat budak-budak kanak-kanak kecil ini. Ya Allah, dan orang-orang ahli masjid ini. Ya Allah, lebih lagi orang-orang tua di depan aku. Ya Allah, Nabi Engkau dah bagi tahu, Engkau malu nak tolakkan tangan kosong sekiranya dalam majlis doa ada orang tua rambut putih janggut huban. Ya Allah, terimakan majlis aku malam ni. Ya Allah, ya Allah, hidupkan amalan masjid kami di sini seperti mana amalan Masjid Nabawi di Madinah. Ya Allah, seperti mana di zaman Rasulullah 100% hidup amal masjid. Ya Allah, hidup di tempat aku gatik zaman aku setiap masjid bertaburai dalam permukaan bumi ini. Ya Allah, ya Allah, utamakan budak-budak kanak-kanak yang ada dalam masjid, sifat taat pada mereka. Ya Allah, alamat kiamat yang Nabi aku bagi tahu hari ini, anak-anak gadis tak taat pada ibu bapa. Aku takut ya Rasulullah, kekasih Engkau dah bagi tahu mahram tak boleh masuk jannah seorang anak yang deraka pada ibu bapa. Oh Allah, hari ini suasana kami ya Allah, banyak anak-anak yang terkasar dengan ibu bapa. Maaflah kepada kami dan anak-anak kami semua ini ya Allah. Dan juga begitu juga wanita ya Allah. Dan Nabi Engkau bagi tahu tak boleh, tak izin dan mahram satu wanita tak boleh masuk jannah sekiranya mereka pejam mata mati dekat suami, luka hati, suami tak redha. Ya Allah,
Allah, hari ini banyak wanita-wanita yang buat sendiri dia, yang buat ikut rasa dia, tak taat pada suami dia. Ya Allah, memang aku ada anak, aku ada isteri, aku ada ibu. Maaf pada ibu aku, maaf pada isteri aku. Ya Allah, maaf pada muslimin dan muslimat juga. Ya Allah, aku takut lagi di pada masyarakat nanti, akhirat nanti, yang Nabi engkau dah tengok lihat dengan mata kasar dalam neraka jahanam, orang wanita ramai lebih pada laki-laki. Oh Allah, dunia sekarang dah ramai wanita, anak aku lagi, isteri aku, ibu aku. Ya Allah, fitnah itu memang akan berlaku. Ya Allah, akan berlaku yang Rasulullah telah tengok. Tapi jangan biar berlaku dengan anak aku dan isteri dan ibu aku dan muslimah di sini. Ya Allah, dan isteri-isteri puak kami dan adik-adik dan anak-anak kami semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, terimalah majmuk perhimpunan aku malam ini. Ya Allah, siapa saja yang kamu sukakan tangan dan sukakan amin, aku tumpangkan tangan mereka itu, kabulkanlah amin puak kami ini. Ya Allah, Ya Allah, hari ini kamu satukan kami dalam masjid tempat yang mulia. Oh Allah, di akhirat nanti. Ya Allah, satukan kami pula di bawah naungan arasy engkau. Ya Allah, hari ini kamu berpisahkan anak-anak untuk belajar ilmu agama, berpisah dengan ibu bapa duduk madrasah di pondok di mana tempat. Oh Allah, untuk hasilkan ilmu agama mereka ini, untuk mau bersama dengan ibu mereka juga cinta rindu setiap hari. Oh Allah, biarkan tak apa membawa hari ini untuk belajar agama, tapi di akhirat nanti. Ya Allah, kamu jangan asing berpisah aku lagi dengan anak keluarga adik-adik aku dalam jannatul firdaus. Hari ini kamu engkau kumpulkan kami dalam masjid tempat mulia. Oh Allah, kumpulkan kami sekali lagi dalam jannatul firdaus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, terimakanlah tangan aku yang berdosa ini. Ya Allah, terima, kabulkan amin. Ya Allah, sekiranya aku berdosa. Ya Allah, tapi depan aku ada orang tua yang rambut putih, janggut huban, dan budak-budak yang maksum. Ya Allah, ada ahli masjid. Ya Allah, mereka ini menuju kepada masjid untuk ibadat kepada engkau, untuk ibadat, untuk carikan keredaan engkau. Ya Allah, redalah adik-adik aku ini. Ya Allah, bawa reda juga. Ya Allah, hari ini membawa aku mari cakap. Ya Allah, hari ini hanya cakapan duduk di lidah aku saja. Ya Allah, tapi amal aku belum sempurna lagi. Boleh jadi lebih baik adik-adik aku dan adik-adik aku di depan daripada aku. Ya Allah, tapi hari ini membawakan aku untuk cakap dengan orang yang baik ini. Ya Allah, Ya Allah, baiki aku kata. Ya Allah, islahkan iman, yakin, bagilah ikhlas dan istighfar pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, lebih lagi hari ini dunia akhir zaman, aku paling takut kekasih engkau dah bagi tahu segala fitnah Bani Israel akan kembali semula, tumbuh semula umat akhir zaman. Ya Allah, hari ini macam mana aku nak gunakan mata untuk selamat, macam mana kaki aku langkah untuk selamat. Ya Rahman, jagakan aku, jagakan anak isteri aku dan adik-beradik aku. Ya Allah, jagakan kalah. Ya Allah, oh Allah, hari itu kan engkau jagakan nabi-nabi. Ya Allah, jaga ulama aku kata. Ya Allah, jaga pemimpin aku kata. Ya Allah, oh Allah, hari itu menjaga Mekah, jaga Madinah. Oh Allah, hari ini jaga negara-negara muslim dalam dunia. Ya Allah, jagakan Syria, jagakan Palestin, jagakan Malaysia, jagakan Indonesia, jaga tempat kami kata. Ya Allah, Fatani Darussalam, hari ini lebih-lebih lagi budak-budak, anak-anak muda dah jadi buah bola. Setiap orang akan sepak anak-anak gadis tempat kami, anak dara dikoyak pakaian. Oh Allah, tolong jaga. Ya Allah, padai dah mencukupi, jangan berlaku lagi tempat kami. Aku tengok dengan mata kasar ibu-ibu nangis, ibu-ibu keluar air mata, anak mereka dah jadi football, anak wanita mereka dah jadi plastik, ikut bawa, ikut koyak pakaian. Oh Allah, oh Allah, tangis siapa yang kamu suka, kabulkanlah doa aku malam ini. Ya Allah, amin. Siapa yang kamu suka, kabulkanlah doa aku malam ini. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin.